Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada dokter dan rakan-rakan saya sekalian. Hari ini saya Cisdati Cuijetian memegang nombor kad matriks BA 24110201 dan rakan sekumpulan saya akan membentangkan tentang tajuk tugasan kami, iaitu bincangkan inisiatif-inisiatif kerajaan dalam membanteras jenayah rasuah di Malaysia untuk memenuhi kursus integriti dan anti rasuah KIAR semester 2 seksyen 3. Bagi pengenalan, jadi era yang globalisasi dan maju ni, rasuah ni sudah menjadi satu ancaman yang serius terhadap kestabilan politik, pembangunan ekonomi dan keharmonian masyarakat. Hal ini disebabkan jenayah rasuah bukan saja akan merosakkan integriti seseorang, tetapi juga akan memberi kesan yang negatif kepada keseluruh sistem pentadbiran dan pelaburan asing. Menurut Kamus edisi keempat pula, rasuah didefinisikan sebagai perbuatan pemberian atau penerimaan sesuatu sama ada dalam bentuk wang, janji atau hadiah untuk menubuh rusuk lah. Sebagai contoh, perbuatan pemberian wang bagi mempengaruhi tindakan seseorang yang memegang jawatan ataupun memegang amanah. Jadi, seiring dengan kemajuan Malaysia mencapai wawasannya untuk menjadi sebuah negara yang maju dan berpendapatan tinggi, pembanteras rasuah ni dia menjadi keutamaan ulung dalam agenda nasional lah. Jadi, komitmen ini telah ditegaskan melalui beberapa strategi utama, iaitu bermula dengan Pelan Integriti Nasional NIP pada tahun 2004, inisiatif seperti Program Transformasi Ekonomi ETP dan Program Transformasi Kerajaan GTP. Walaupun usaha ni sudah dijalankan, rasuah ni masih berleluasa dan melemahkan keyakinan rakyat terhadap kerajaan. Oleh itu, apakah inisiatif-inisiatif kerajaan dalam membanteraskan jenayah rasuah di Malaysia? Penubuhan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) adalah salah satu inisiatif kerajaan dalam membanteras jenayah rasuah di Malaysia. Seperti yang kita tahu, rasuah merupakan penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah untuk seseorang melakukan sesuatu perbuatan untuk kepentingan peribadi. Oleh itu, kerajaan menubuhkan SPRM untuk menangani gejala rasuah secara menyeluruh. SPRM adalah sebuah badan tunggal dan bebas yang telah ditubuhkan pada 1 Januari 2009 untuk mengendalikan kes-kes yang berkaitan rasuah. Tujuan penubuhan SPRM adalah untuk mewujudkan masyarakat Malaysia yang bebas daripada rasuah dengan membanteras rasuah secara berkesan. SPRM diberi kuasa oleh undang-undang untuk mengambil tindakan ke atas mana-mana individu yang terlibat dalam kegiatan rasuah tanpa mengira pangkat dan kedudukan mereka. Antara peranan SPRM ialah SPRM menjalankan siasatan terhadap kes rasuah, penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan. Selain itu, SPRM juga memainkan peranan dalam mencegah berlakunya rasuah melalui penambahbaikan sistem dan prosedur kerja. Seterusnya, SPRM juga berperanan dalam mendidik dan meningkatkan kesedaran masyarakat tentang bahayanya rasuah, contohnya melalui program pendidikan seperti ceramah, forum dan kempen kesedaran. Hal ini penting bagi melahirkan generasi yang memahami implikasi buruk yang kita dapat apabila kita melakukan rasuah. Kesimpulannya, penubuhan SPRM adalah penting dalam membentuk negara yang bebas rasuah, adil dan berintegriti. SPRM bukan sahaja bertindak sebagai penguatkuasa, tetapi ia juga sebagai pendidik dan penasihat dalam mencegah berlakunya rasuah. Assalamualaikum, nama saya Fatihana Zulaika binti Jeffrey. Selain daripada menubuhkan SPRM, Malaysia juga telah mengambil beberapa langkah yang proaktif dengan mengaplikasikan penggunaan teknologi dan sistem digital sebagai langkah yang penting dalam usaha membanteras gejala rasuah dalam negara.
Antara langkah yang Malaysia telah laksanakan ialah melaksanakan sistem e-perolehan, iaitu suatu platform dalam talian yang menguruskan semua proses perolehan kerajaan, termasuklah sistem perbelanjaan dan pembayaran. Yang kedua adalah melaksanakan sistem My Procurement dan e-bidding, di mana My Procurement itu ialah sistem digital maklumat tender dan kontrak kerajaan yang dipaparkan secara terbuka di portal rasmi untuk tontonan umum. Manakala e-bidding pula yang merupakan suatu aplikasi sistem digital yang membolehkan sesi bidaan tender dilaksanakan secara masa nyata di atas talian tanpa campur tangan manual. Yang ketiga adalah memperkenalkan sistem aduan, di mana ia merupakan satu platform dalam talian untuk orang ramai melaporkan sebarang maklumat atau kes rasuah. Seterusnya ialah penggunaan analitik data raya atau Big Data Analytics, iaitu satu sistem yang digunakan oleh kerajaan untuk mengesan ketidakpatuhan dalam perbelanjaan kerajaan. Yang terakhir adalah memperkenalkan pelbagai aplikasi mudah ahli bagi memudahkan laporan rasuah dilaksanakan oleh rakyat, seperti aplikasi MACC 360. Kesimpulannya, penggunaan teknologi dan sistem digital telah menjadi pemangkin kepada usaha membanteras rasuah di Malaysia. Melalui pendekatan ini, tadbir urus negara akan menjadi lebih telus, cekap dan beraccountability. Oke, saya akan membentangkan isi saya, yaitu pemisahan kaum. Jadi, semasa penjajahan British, dasar pecah dan perintah telah diperkenalkan, di mana masyarakat Melayu, India, dan Cina dipisahkan mengikut etnik dan ekonomi yang dijalankan. Jadi British ini tidak mau berlaku penyatuan dalam kalangan penduduk tempatan karena bimbang akan kehilangan kuasa. Oleh itu mereka membezakan masyarakat mengikut sektor pekerjaan, tempat tinggal, dan sistem pendidikan. Dasar ini telah memberikan kesan negatif kepada masyarakat Malaysia karena ia telah menyukarkan integrasi antara kaum dan melemahkan perpaduan nasional. Kesan pertama penjajahan British di Tanah Melayu adalah menyebabkan masyarakat berpecah belah. Jadi semua kaum ini dorang tinggal di tempat yang berasingan, jadi mereka ini tidak mudah untuk berinteraksi, menyebabkan salah paham dan prejudis mudah berlaku karena mereka tidak memahami antara satu sama lain. Namun pula, sistem pendidikan vernakular yang berasingan bagi kaum Melayu, Cina, dan India turut mengekalkan jurang antara etnik. Meskipun Malaysia telah mencapai kemerdekaan, sistem ini masih kekal hingga sekarang dan meninggalkan kesan jurang yang mendalam. Terusnya, selain itu, kesan daripada penjajahan juga memberlaku berbagai stereotip dan ketegangan kaum akibat pemisahan ini, di mana kaum Melayu dianggap pemalas, Cina dianggap tamak dan mementingkan keuntungan, manakala India dikaitkan dengan sifat agresif. Pandangan ini diwarisi sejak zaman penjajahan dan diperkukuhkan melalui media serta persekitaran sosial. Keadaan ini menyebabkan ramai orang hidup dengan tanggapan yang salah terhadap kaum lain dan sukar untuk berlaku kesepahaman antara etnik. Jadi, seterusnya kesan daripada dasar pecah perintah juga dapat dilihat dalam sistem politik, di mana penjajah turut menyokong kewujudan parti politik yang berasaskan kaum seperti UMNO, MCA, dan MIC yang mewakili kaum masing-masing. Akibatnya politik Malaysia kini sering dilihat dari sudut kepentingan kaum dan bukan kepentingan nasional. Jadi akibat daripada sokongan penjajahan British
yang menyokong pembentukan parti sendiri ini telah menyebabkan menarik keputusan dalam kerajaan juga menjadi rumit karena mereka ini berkompromi mengikut kepentingan kaum bukannya atas dasar kepentingan bersama seluruh rakyat Malaysia. Secara keseluruhannya, penjajahan British telah memberikan kesan negatif yang berpanjangan terhadap kehidupan masyarakat Malaysia. Walaupun sudah lebih merdeka, kesan daripada penjajahan British ini masih mengekang perpaduan kita untuk mewujudkan masyarakat yang benar-benar bersatu. Oke, itu saja. Terima kasih. Seterusnya, inisiatif-inisiatif kerajaan dalam membentras isu jenayah rasuah iaitu memberi pendidikan dan kempen kesedaran. Pendidikan merupakan langkah asas yang penting bagi membentuk masyarakat yang berintegriti serta dapat menyematkan nilai-nilai murni sebagai langkah untuk melahirkan masyarakat yang berkualiti. Antara inisiatif yang dilaksanakan kerajaan melalui pendidikan iaitu ada dua, program Wira Anti Rasuah WR. Program ini merupakan pendekatan strategik dalam usaha mendekati komuniti Cina di sebuah sekolah jenis kebangsaan Cina Ladang Harkov, Puchong di Selangor yang menyasarkan murid sekolah rendah dan menengah serta guru-guru mereka. Program anti rasuah ini bertujuan untuk membudayakan nilai-nilai murni dan memupuk nilai integriti serta jati diri yang kukuh dalam kalangan pelajar. Seterusnya, yang kedua yaitu memperkenalkan kursus baharu yaitu kursus integriti dan anti rasuah KIAR, di mana kerajaan mula mewajibkan semua sekolah serta sekolah menengah, sekolah rendah dan juga LPT iaitu institusi pengajian tinggi untuk mengambil setiap kursus ini di dalam program mereka, di mana pelajar diwajibkan untuk mengambil kursus integriti dan anti rasuah KIAR yang mulai diwajibkan pada tahun 2003 yang merupakan sebahagian daripada mata pelajaran umum MTU. Selain itu, kerajaan turut melaksanakan kempen kesedaran awam untuk memberi kesedaran kepada masyarakat tentang rasuah. Antara inisiatif yang dilaksanakan melalui kempen kesedaran yang pertama adalah kempen Mak Kata Jangan yang dilaksanakan oleh Rasuah Booster pada Pentas Nasional 2021, di mana program ini menggunakan figura sebagai seorang ibu untuk menandakan simbol semangat moral dan integriti yang berpesan kepada individu untuk menolak rasuah dan mengingatkan bahawa tindakan tersebut adalah melanggar undang-undang dan dapat mengecewakan insan yang disayangi. Seterusnya, kerajaan juga Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia iaitu SPRM telah bekerjasama dengan Mass Rapid Transit Comprehension MRT Corp Sendirian Berhad pada tahun 2021 dengan melaksanakan kempen kesedaran anti rasuah di pengangkutan awam. Kempen ini bertujuan untuk menyebarkan mesej anti rasuah kepada masyarakat umum, khususnya pengguna pengangkutan awam. Kerjasama tersebut telah membabitkan sebahagian poster kempen pencegahan rasuah dalam bentuk cetakan dan digital yang telah dipamerkan di dalam tren dan stesen MRT. Kempen tersebut telah membolehkan penyebaran kepada orang awam tentang mesej anti rasuah. Secara kesimpulannya, pendidikan dan juga kempen kesedaran merupakan komponen yang penting dalam usaha untuk membentras isu jenayah rasuah yang semakin berleluasa di Malaysia. Dengan adanya kerjasama kerajaan, institusi pendidikan dan masyarakat, matlamat untuk membentuk sebuah negara yang bebas daripada rasuah dapat direalisasikan pada masa yang akan datang. Salam sejahtera, saya akan membentangkan isi 2.5 iaitu penguatkuasaan undang-undang dalam membantras jenayah rasuah di Malaysia. Penguatkuasaan undang-undang merupakan tunjang utama dalam memastikan jenayah rasuah dapat dibantras secara berkesan. Tanpa pelaksanaan yang tegas dan menyeluruh, undang-undang tidak akan membawa apa-apa kesan terhadap pencegahan rasuah. Antara langkah utama kerajaan ialah penubuhan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia di bawah Akta SPRM pada tahun 2009. Agensi ini diberi kuasa penuh untuk menyiasat
menangkap dan mendakwa individu termasuk dalam kes berprofil tinggi seperti skandal 1MDB. Selain itu, Polis Diraja Malaysia juga memainkan peranan melalui Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard. Kerjasama rapat PDRM dan SPRM berjaya membongkar kes rasuah seperti sindiket perjudian tahun 2020 yang melibatkan pegawai kanan polis. Seterusnya, kerajaan menubuhkan Mahkamah Khas Rasuah yang mempercepatkan proses perbicaraan. Statistik menunjukkan lebih 80% kes diselesaikan dalam tempoh 2 tahun. Kerajaan juga menggubal Akta Perlindungan Pemberi Maklumat tahun 2010 bagi melindungi pelapor rasuah agar mereka tidak takut tampil ke hadapan. Akhir sekali, penggunaan teknologi seperti e-aduan SPRM dan e-perolehan membantu mempercepatkan proses siasatan dan meningkatkan ketelusan dalam sistem pentadbiran. Kesimpulannya, penguatkuasaan undang-undang merupakan langkah paling berkesan untuk membanteras rasuah. Gabungan institusi, akta dan teknologi membuktikan komitmen kerajaan dalam membina pentadbiran yang bebas rasuah dan berintegriti. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Ingristi Bostin, bernomor matriks BE 24110179. Dalam video ini, saya akan membentangkan bahagian kesimpulan. Kesimpulannya, membanteras rasuah memerlukan pendekatan yang menyeluruh. Hal ini demikian kerana rasuah menjejaskan ekonomi, politik, pentadbiran dan kepercayaan rakyat. Sehubungan dengan itu, inisiatif seperti SPRM, pendidikan, teknologi dan penguatkuasaan undang-undang adalah penting. Selain itu, kejujuran, amanah dan integriti dalam setiap diri individu perlu diterapkan. Oleh itu, tanggungjawab membanteras rasuah adalah milik semua dan bukan milik kerajaan semata-mata. Akhir sekali, komitmen bersama mampu menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara bebas rasuah dan dihormati di peringkat global. Akhir sekali, ini ialah sumber rujukan yang kami gunakan dalam esei kami. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian dan terima kasih.